Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Haziq Mirostam, nombor matrik 10 DIB 21F1045. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang pengenalan ketagihan pornografi dalam kalangan pelajar pada masa kini. Pada zaman teknologi yang serba canggih ini, semua perkara yang baik bahkan perkara yang buruk boleh dicari di internet dengan menggunakan telefon pintar, laptop, komputer, dan terdapat banyak kebaikan dan keburukan internet. Sebagai contoh dari sudut negatif, terdapat banyak remaja yang ketagih dengan video-video pornografi. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, pornografi merupakan perkataan yang berasal dari Greek, iaitu porneia, yang membawa maksud pelacur. Pornografi merupakan perbuatan atau tindakan yang mengandungi kelakuan seksual yang melanggar norma moral dalam kalangan masyarakat dan memperlihatkan aurat yang sudah tentu dilarang dari sudut moral bahkan di sisi agama Islam yang suci ini. Menurut kajian di Malaysia pada tahun 2015 dan 2016, kira-kira 80% daripada kanak-kanak dan remaja di negara ini sudah terpengaruh dengan bahan pornografi sama ada secara sengaja atau tidak sengaja. Didikan ibu bapa sejak kecil yang akan menentukan tingkah laku dan perbuatan anak-anak mereka, sama ada baik ataupun buruk. Tindakan yang dilakukan oleh ibu bapa di hadapan anak-anak mereka juga akan memberikan kesan positif atau negatif kepada anak-anak yang melihatnya. Sabda Rasulullah SAW, setiap bayi yang dilahirkan adalah suci fitrahnya. Ibu bapa yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis ini, setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini bebas daripada sebarang dosa serta sifat jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasrullah bin Ismail, nombor matrik 10 DIB 21F1009. Saya di sini berbesar hati untuk menceritakan atau untuk memberitahu bahawa tentang video ini. Okey, mari kita saksikan video ini. Berdasarkan kajian dijalankan Malaysians Against Pornography MAP tahun lalu, kira-kira 80% kanak-kanak berusia antara 10 hingga 17 tahun telah menonton pornografi secara sengaja. Mereka lah hampir 89% daripada kanak-kanak berusia 13 hingga 17 tahun menjadi mangsa antun dalam talian. Menurut pengerusi MAP, Dr. Syamsuriani Muhammad Jamal, untuk membanteras kedua-dua isu itu, ibu bapa dinasihat meningkatkan kecelikan internet mereka bagi membantu anak-anak dari gangguan pornografi dalam talian. Dalam pada itu, ibu bapa tambahnya perlu mendidik anak-anak agar tidak melayari sebarang iklan yang muncul ketika menggunakan internet jika iklan itu membabitkan pasaran tidak sopan. Beliau berkata MAP sedang menawarkan kursus percuma dalam talian di laman web mereka untuk ibu bapa yang ingin meningkatkan kecelikan internet dan mempelajari cara bijak menggunakan internet serta bahaya melayari laman pornografi. Dr. Syamsuriani juga menasihatkan ibu bapa agar sentiasa memantau aktiviti anak-anak di laman media sosial serta mewujudkan privacy function dalam akaun mereka bagi menghalang daripada dicerobohi orang-orang yang tidak dikenali. Secara ringkasnya daripada video ini, video tersebut jelaslah menunjukkan bahawa jumlah peratus yang besar apabila kanak-kanak pada masa kini yang melihat video pornografi. Keadaan ini sangat membimbangkan bagi semua lapisan masyarakat. Oleh hal demikian, ini disebabkan oleh kecualian ibu bapa sendiri yang mudah sahaja membiarkan anak mereka melihat peralatan elektronik seperti fon tanpa melakukan pemantauan. 80% kanak-kanak yang melihat
video lucah ataupun video pornografi ini bukanlah suatu angka yang kecil. Selain itu, pengaruh rakan sebaya juga menyebabkan kanak-kanak pada masa kini cenderung untuk melakukan perkara yang tidak elok, seperti melihat video lucah. Keadaan ini bermula apabila seorang rakan mengajak untuk melihat video tersebut. Oleh yang demikian, kanak-kanak tersebut lebih memiliki rasa suka melihat video tersebut, video lucah tersebut. Hal ini menyebabkan berlakunya ketagihan, justru boleh membawa kepada perbuatan yang lebih berbahaya. Perbuatan yang lebih berbahaya ini dapat definisikan, dapat ditafsirkan sebagai remaja tersebut mendekati wanita. Selain itu juga, mereka juga boleh terlibat dalam aktiviti jenayah seperti aktiviti merogol. Di samping itu, perkara ini juga membawa remaja ke lembah kehinaan seperti berzina dan melakukan seks bebas. Secara kesimpulannya, yang dapat saya simpulkan di sini, sebagai ibu bapa ataupun sebagai rakan, kita tidak sepatutnya membiarkan anak-anak kita ataupun rakan-rakan kita sentiasa mendekati perkara-perkara sebegini. Oleh hal demikian, kita sepatutnya menyuruh mereka untuk lebih mendekati Allah ataupun lebih mendekati agama Islam ataupun lebih mendalami agama Islam berbanding melihat perkara-perkara lara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar Hakimi, nombor metrik 10 DID 21F1001. Dalil tentang larangan mendekati zina daripada Al-Quran dan Hadis. Allah Subhanahu Wa Taala melarang perbuatan mendekati zina di dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Surah Al-Isra ayat 32. Secara umumnya, Al-Quran iaitu surah Al-Isra ayat 32 ni mengandungi larangan mendekati zina serta penegasan bahawa zina ni merupakan perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Allah Subhanahu Taala secara tegasnya memberi penegasan terhadap perbuatan zina ni melalui ayat tersebut, iaitu surah Al-Isra ayat 32 ni, sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat dan kehormatan manusia seseorang itu. Kerana demikian bahayanya perbuatan zina ni, sebagai langkah pencegahannya, Allah Subhanahu Wa Taala melarang perbuatan yang mendekati zina ni atau mengarahkan kepada zina ni dalam surah Al-Isra ayat 32 ni. Dan Imam Sayuti dalam kitabnya Al-Jami' Al-Kabir menulis bahawa perbuatan zina ni dapat mengakibatkan 6 kesan negatif bagi pelakunya. 3 kesan negatif akan menimpa di dunia dan 3 kesan lagi akan ditimpa kelak di akhirat. Iaitu kesan di dunia seperti menghilangkan wibawa, mengakibatkan kefakiran serta mengurangi umur. Dan kesan di akhirat iaitu mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hisab yang buruk iaitu banyak dosa, dan akhir sekali iaitu siksaan api neraka. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala in abada idza akhfa'u khati'atan nukitas fi qalbihi naktatan sawda'u fa idza huwa nad'a wastaghfara wa tabasa saqutila qalbuhu wa in 'ada daziran fiha hatta taghluwa qalbuhu wa huwa rana alladhi dhakara Allah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, seseorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan maka dititikkan di dalam hatinya sebuah titik hitam
Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat tersebut, maka dititikkan itik hitam tersebut sehinggalah menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan ar-rana. Ya Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya sesekali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu akan menutupi hati mereka. Daripada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, yang dimaksudkan dalam ayat tersebut ni adalah dosa di atas tumpukan dosa sehingga bisa membuat hati itu gelap dan lama-lama kelamaan akan pun makan mati. Demikian pula yang dikatakan oleh Al-Mujahid Qatadah Ibnu Zaid Mujahid rahimahullah ta'ala mengatakan, hati itu seperti telapak tangan. Awalnya ia di dalam keadaan terbuka, dan jika berbuat dosa maka telapak tangan tersebut akan tenggelam, lama-lama akan tenggelam. Jika berbuat dosa maka jari jemari ini perlahan-lahan akan menutupi telapak tangan tersebut hinggalah sampai genggam. Seperti itulah hati kita. Jika ia berbuat dosa lagi maka jari lain pun akan menutup telapak tangan tadi. Akhirnya seluruh telapak tangan ni jadi tadi akan tertutupi oleh jari jemari. Punca berlakunya ketagihan filem pornografi di kalangan remaja tidak hanya setakat menonton, malah disertakan sekali dengan pergerakan lain yang kebanyakannya daripada mereka terjebak dalam tabiat onani dan menonton pornografi secara serentak, iaitu sejak dari zaman remaja di sekolah menengah lagi. Lebih teruk lagi, ada yang terjebak dari peringkat sekolah rendah. Antara puncanya ialah ketagihan teknologi, yang mana ketagihan teknologi ini yang akan mendorong seseorang itu dengan mudah untuk mencari dan mengakses media pornografi ini. Dan yang kedua iaitu rakan sebaya. Pelajar yang aktif dalam media pornografi ini biasanya dipengaruhi rakan sebaya yang juga turut giat aktif dalam mencari video-video pornografi, dan kemudiannya dikongsi serta diajak untuk menonton bersama. Dan akhir sekali yang ketiga, ibu bapa ni yang kurang mengawasi anak-anak mereka. Sebagai ibu bapa, seorang ibu bapa ni perlulah memantau setiap pergerakan anak-anak mereka agar tidak terlibat dengan kegiatan yang tidak baik seperti mengakses dan menonton video pornografi. Bermula dari hanya sekadar menonton sehinggalah menyebabkan ketagihan, dan akhirnya seorang ini beringinan serta bersifat berani untuk mengambil kesempatan terhadap wanita seperti merogol wanita tersebut. Perkara inilah yang perlu dipantau oleh ibu bapa serta memberi pendidikan agama sejak kecil lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajrul Islam bin Fauzan, nombor metrik 10 BID 21F 1023. Kesan-kesan melihat filem pornografi dalam kalangan pelajar pada masa kini. Terdapat 3 kesan yang utama. Antaranya ialah emosi tidak stabil. Orang yang ketagih kepada pornografi ini sama dengan ketagihan terhadap dada, kerana saat mereka menonton video Indonesia, otak mereka akan menghasilkan satu hormon yang dinamakan oleh dopamin yang sama seperti penagih dada. Sebab itulah mereka hanya akan merasa puas selepas melakukan perbuatan tersebut, kerana dopamin terhasil sangat banyak. Kesan kedua ialah urusan harian akan terganggu. Ketagihan terhadap pornografi boleh menurunkan keyakinan seseorang, menyebabkan prestasi dalam pekerjaan juga menjadi semakin meredup dan tidak produktif. Mereka yang mengamalkan tabiat pornografi juga mempunyai kesukaran untuk bersosial. Otak seseorang yang sering menonton pornografi juga akan menjadi lemah, tidak dapat memahami sesuatu dengan pantas. Oleh itu, mereka yang tagih akan mempunyai kesukaran untuk memahami sesuatu ilmu dengan pantas. Kesan ketiga, pornografi juga menjadi punca jenayah. Menonton filem pornografi juga dapat menjadi jenayah, seperti contoh video pornografi yang berunsur seks luar tadi boleh menyebabkan seseorang itu mempunyai keinginan untuk melakukannya bersama anak dan ahli keluarga sendiri. Tengok sajalah beberapa kes-kes sumbang mahram yang berlaku di negara kita.
Sekarang dilanjutkan dengan cara-cara untuk membendung masalah ketagihan filem pornografi dalam kalangan remaja pada masa kini. Ada 3 langkah-langkah, antaranya dapatkan bantuan profesional. Pakar kaunseling dan psikologi telah dilatih untuk menguruskan kes-kes berkenaan ketagihan. Lebih-lebih lagi ketagihan terhadap pornografi yang semakin meningkat saban hari. Jangan takut dan jangan khawatir. Mereka sentiasa akan membantu kita jika kita ingin mendapatkan khidmat nasihat dan pandangan berkenaan ketagihan pornografi ini. Cara kedua iaitu berhenti secara beransur-ansur. Pakar berpendapat bahawa jika anda berhenti daripada menonton video-video luncur secara tiba-tiba, tubuh badan anda akan mengalami withdrawal syndrome, yang di mana ia membuatkan keinginan anda untuk menonton video pornografi menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya. Perasaan resah dan gelisah akan berlaku kepada anda, dan ini membuatkan anda lebih sukar untuk melawan ketagihan tersebut. Jika menonton video luncur merupakan rutinitas anda pada setiap malam, anda boleh mencuba selang-selikan rutinitas anda. Cara terakhir ialah elakkan bersendirian. Apabila berseorangan, otak kita secara tidak langsung akan memikirkan sesuatu perkara yang menyeronokkan untuk menghilangkan rasa bosan. Waktu itulah otak anda akan tercari-cari sesuatu yang boleh memberikan keseronokan kepada kita. Lagi-lagi jika perkara itu sudah biasa kita lakukan, seperti menonton pornografi. Elakkanlah duduk bersendirian di dalam bilik sambil bermain handphone atau laptop dan sebagainya. Saran saya, hadkan bilik tidur anda hanya untuk anda tidur dan berehat. Jika anda ingin menggunakan gadget juga, anda haruslah duduk di ruang tamu atau di meja makan. Anda boleh juga memperbanyakkan aktiviti di luar dan sibukkan diri dengan aktiviti yang memenatkan supaya minda anda boleh dicegah daripada memikirkan perkara-perkara seksual yang boleh mengundang perbuatan yang lebih buruk. Kesimpulannya, masalah ketagihan pornografi dalam kalangan remaja akan terus meningkat dan tidak dapat dibendung pada masa hadapan jika ibu bapa, guru dan pihak kerajaan tidak mengambil tindakan yang tegas dan sewajarnya. Perkembangan teknologi yang semakin canggih akan membuatkan bahan pornografi sangat mudah ditemui di internet. Ibu bapa lah yang perlu memantau penggunaan gadget pintar yang dimiliki oleh anak mereka setiap hari dan memberikan didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak mereka agar perkara yang negatif ini dapat dihindari. Guru di sekolah pula perlulah memberikan didikan agama dan moral yang secukupnya kepada murid-muridnya dan menyatakan keburukan pornografi yang buruk untuk diri dan kesihatan. Pihak kerajaan pula haruslah meningkatkan usaha bagi mengekang masalah ini daripada terus berlaku di Malaysia dan menyekat laman web lucah tanpa henti supaya generasi muda tidak terjerumus dalam perkara yang buruk ini.